Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa untuk kita menyambung pengajian kita secara online insya-Allah. Malam ni kitab ringkasan Sahih Muslim, kitab hadis ringkasan Sahih Muslim insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat 90. Tajuk kita keutamaan wuduk. Keutamaan wuduk. Hadis yang ke-121. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu sebahagian daripada iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah pahalanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Solat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan, dan sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujjah, dalil bagimu atau dapat menjadi bumerang bagimu. Ini apa ni bumerang? Okay, saya terjemah sendiri ya, bebasnya semas. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Maksudnya Quran itu menjadi pembelamu atau pendakwa ke atasmu. Itu terjemahan dia betul. Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Maksudnya Quran itu jadi hujjah untuk membela kamu atau menjadi pendakwa kamu. Dia ada dua, satu membela, satu mendakwa kan. Membela maknanya dia tolong kita lah, bela kita. Kalau mendakwa kita, siaplah. Kalau tak Quran tu dakwa kita, memang kita akan didakwa oleh Quran. Tak tahulah dia pakai jadi bumerang buat mungkin bahasa Indonesia ni, bumerang tu kalau kita baling dia patah balik kat kita kan. Mungkin tu makna dia. Bumerang jadinya. Agak-agak lah nak terjemah pun ikutlah apa. Bumerang bagimu. Perkataan bumerang tak ada dalam ni. Setiap orang itu pergi menjual dirinya. Maka ada orang yang merdekakan dirinya dan ada yang menghina dirinya. Kullun nasi yaghdu faba'u nafsahu famu'tiqaha aw mubiquha.
Setiap manusia itu pada waktu pagi dia berjual belilah. Fabay'un nafsahu, maka dia menjual dirinya. Maksudnya menjual di sini dia membuat urusan. Dia membuat urusan muamalah. Urusan apa saja urusan yang mana ada timbal balik. Urusan yang ada timbal balik seperti jual belilah. Jual beli ni maksudnya kinayah saja ataupun kiasan sajalah. Famu'tiqa au mubiqah, sama ada dia membebaskan diri dia atau dia membinasakan diri dia. Itu yang sepatutnya, terjemah yang sepatutnya lah. Famu'tiquha, dia membebaskan dirinya sendiri, maksudnya membebaskan diri dia daripada api neraka. Wa au mubiquha, atau dia membinasakan dirinya, maksudnya membuat perkara-perkara yang akan menyebabkan dia masuk dalam neraka lah. Itu terjemah yang sepatutnya. Terjemah yang sepatutnya. Okey, hadis ini panjang dia punya syarah ni, tak apa. Pelan-pelan kaya insya-Allah. Sekejap, saya buka syarah Imam Nawawi insya-Allah. Syarah Imam Nawawi. Okey. Yang pertama dalam hadis tu dia mengatakan at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru maksudnya bersuci. Bersuci itu adalah syatrul iman, bahagian daripada iman. Syatrun tu maksudnya bahagian. Bukan sebahagian, maksudnya bahagian lah. Bahagian daripada iman. Apa itu bersuci? Jadi Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Ihya, dia mensyarahkan apa maksud bersuci. Jadi bersuci itu maksudnya membersihkanlah, membersihkan sesuatu daripada sesuatu yang lain. Membersihkan sesuatu daripada perkara-perkara yang kotor lah. Itu kita kata bersuci secara bahasa. Adapun bersuci itu dia ada beberapa bahagian. Dia ada beberapa peringkat. Yang pertama sekali ialah kita kena mensucikan diri kita atau hati kita lah. Mensucikan hati kita daripada syirik. Itu yang pertama sekali. Nah, di sini kan dia kata bersuci itu sebahagian daripada iman. Macam mana kalau satu orang tu hati dia ada syirik, ada kufur, ada nifak, maka tak mungkin dia akan dianggap beriman. Auzubillah lah. Maka yang pertama sekali hati itu perlu dibersihkan, perlu disucikan daripada kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Itu berkaitan dengan akidah. Yang pertama sekali berkaitan dengan akidah. Jadi kalau orang itu hati dia kotor dengan kekufuran, hati dia kotor dengan kesyirikan, hati dia kotor dengan kemunafikan, dia bersih macam mana pun, badan dia bersih, baju dia bersih, gigi dia bersih, apa rumah dia bersih pun tak gunalah. Tak guna. Yang pertama sekali ialah kena bersih daripada kesyirikan, kekafiran dan kemunafikan. Itu yang nombor satu. Menyebut dia. Tak ngaji juga. Yang kedua, membersihkan diri kita daripada najis dan hadas. Membersihkan diri kita daripada hadas dan najis. Sebab apa? Setelah kita mensucikan diri kita daripada kekafiran, kesyirikan dan kemunafikan, mesti kita jadi orang yang beriman. Kita jadi orang yang beriman, maka orang beriman ini dia dituntut untuk melaksanakan ibadah. Dituntut untuk melaksanakan ibadah. Maka ada sebahagian ibadah yang menuntut kita supaya kita kena suci daripada hadas dan najis. Dalam fiqh kita dah bahaslah benda ni. Ringkasnya, suci daripada hadas itu iaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil ialah perkara-perkara yang membatalkan wuduk kita, itu namanya hadas kecil lah.
Setiap perkara yang membatalkan wuduk itu namanya hadas kecil. So bila kita berwuduk, terangkatlah hadas kecil dan sucilah diri kita. Jadi begitu juga, saya tak nak bahas panjang lah. Ini bukan fiqah kan. Dalam fiqah kita ada bab kita fiqah. Kemudian hadas besar. Hadas besar seperti berjima, keluar air mani, kalau perempuan haid, nifas dan wiladah, maka akan terangkat hadas besar dengan mandi wajib lah. Dengan mandi wajib. So kita akan bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan wuduk, hadas besar dengan mandi wajib. Untuk melaksanakan ibadah lah. Sebab ada sebahagian ibadah dituntut untuk kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Perinciannya dalam pengajian fiqah insya-Allah. Kemudian juga membersihkan diri kita, pakaian kita dan tempat kita daripada najis. Daripada najis. So najis ini kan ada najis mughallazah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah, maksudnya najis berat, najis sederhana, najis ringan. Pembahasan detail dalam fiqh insya-Allah. So untuk sama ada kita melaksanakan ibadah ataupun dalam keadaan tidak melaksanakan ibadah pun kita dituntut untuk membersihkan diri daripada najis. Memang tuntutan untuk membersihkan diri daripada hadas dan najis ini bukan untuk melaksanakan ibadah saja. Walaupun kita dalam keadaan tidak melaksanakan ibadah, pun kita dituntut sentiasa suci, bersih daripada hadas, bersih daripada najis. So kalau sebaik-baiknya kalau kita itu batal wuduk, kita segera berwuduk. Masyhur kan kisah Bilal bin Rabah. Kisah Bilal bin Rabah ni ketika Nabi Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki Bilal di syurga. So Nabi bila balik Mi'raj, Nabi tanya Bilal, cerita kat Bilal lah, aku dengar tapak kaki kau di syurga, apa amalan kau wahai Bilal? Bilal kata, aku tak adalah buat amalan yang special apa pun. Cuma aku ni setiap kali aku batal wuduk, aku akan ambil wuduk, kena solat 2 rakaat. Setiap kali wuduk aku batal, aku akan berwuduk dan aku akan solat 2 rakaat. Maknanya dia tak akan membiarkan dirinya berada dalam keadaan tidak suci. Sentiasa suci. Jadi orang beriman yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena berada dan sentiasa dalam keadaan suci lah. Sentiasa dalam keadaan suci. Maknanya kalau wuduk batal saja, dia berwuduk. Itu bergantung kepada keadaan lah. Bergantung kepada keadaan. Maksudnya mungkin kalau tempat yang kita mudah untuk ambil wuduk, okeylah. Kalau kita dalam kereta misalnya terbatal wuduk kan, macam mana nak ambil wuduk tak? Maknanya kalau memungkinkan kita untuk bersuci, maka kita sebaiknya kita sentiasa bersuci. Sentiasa bersuci. Maknanya kita nak menjaga diri kita dalam keadaan suci ni, maka kita kena kurangkanlah makan makanan yang berangin banyak kan. Jenis-jenis kejap-kejap nak terkencing, kejap-kejap nak terkentut kan. Jadi banyak orang-orang soleh dulu, dia semata-mata untuk mengekalkan diri dalam keadaan suci, selalu dia mengurangkan makan benda-benda yang boleh menyebabkan kerap kentut, kerap kencing dan sebagainya lah. Jadi sampai tahap macam tu lah. Supaya apa? Supaya dia dirinya berada dalam keadaan suci. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu zat yang maha suci kan. Allah Ta'ala zat Al-Quddus. Allah Ta'ala kan bersifat Al-Quddus, maha suci. Jadi untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, dan tentulah diri kita kena suci juga. So kalaulah kita ni sentiasa dalam keadaan tidak suci, macam mana kita nak dekatkan diri kita kepada Allah yang maha suci? Jadi sebanyak mana sifat Allah itu ada dalam diri kita, sebanyak itulah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dituntutkan umat Islam sentiasa berada dalam keadaan suci daripada hadas dan najis. Terutamanya ketika nak melaksanakan ibadah lah, itu hukum dia wajib lah. Sebagai ibadah tu wajib kita bersuci daripada hadas dan najis. Ataupun dalam keadaan biasa tanpa ibadah pun kita digalakkan sentiasa berada dalam keadaan bersuci. Sentiasa bersuci. Nanti orang tanya, Ustaz kalau macam tu saya tidur peluk bini saya, batal wuduk saya, macam mana nak bersuci? Itu tak boleh peluk bini lah tidur. Tak. Itu lain lah.
Itu ketika membuat satu perbuatan itu kan, itu dapat pahala juga tu. Itu tak apalah, itu dikecualikan lah. Macam mana kan, takkan semata-mata nak jaga wuduk tak sentuh isteri kot. Itu bab lain lah. Okay. Kemudian yang ketiga. Yang kedua tu tadi yang kedua kan, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, menyucikan segala anggota kita daripada dosa-dosa dan kesalahan. Ini telah kita bahas dalam bab tasawuf, betul? Menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah. Yang ini percakapan lah. Maksudnya jaga penglihatan, jaga pendengaran, jaga percakapan, jaga tangan, jaga kaki, jaga perut. Tangan tak melakukan perkara yang dilarang, kaki tidak berjalan atau melangkah ke tempat yang dilarang, perut tidak masuk sesuatu makanan yang diharamkan atau minuman yang diharamkan. Itu di perbahasan ni dalam, kita dah selesai dah dalam kitab Penawar Bagi Hati itu, iaitu bersuci yang ketiga, itu menyucikan anggota-anggota kita daripada melakukan maksiat, melakukan perkara yang dilarang, melakukan dosa lah. Yang ketiga. Yang keempat, menyucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah dan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Ini pun dalam Penawar Bagi Hati kita sedang belajar, tak lama lagi akan masuk lah. Tak lama lagi akan masuk bab tu, iaitu beberapa 10 sifat yang mazmumah, yang tercela, dan 10 sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. So itu bersuci peringkat yang ketiga, iaitu membersihkan anggota badan kita daripada dosa dan maksiat lah. Yang keempat membersih, yang keberapa tadi? Yang pertama, suci daripada syirik, kufur dan nifak. Yang kedua, suci daripada hadas dan najis. Yang ketiga, suci anggota daripada dosa. Yang keempat, suci hati daripada sifat-sifat mahmudah. Dan yang kelima, menyucikan hati daripada selain Allah. Ini yang paling tinggi lah. Yang kelima ni yang paling tinggi, iaitu menyucikan hati daripada selain Allah. Itu bab bersuci lah. Itu ringkasnya tentang bab bersuci. Satu-satu kalau kita nak bahas memang jadi satu kitab jadinya akhirnya bab bersuci ni. Jadi itu maksudnya suci, bersuci itu adalah bahagian daripada iman. Suci itu adalah bahagian daripada iman, kerana bersuci ini, tengoklah dari 5 peringkat tadi kan, melibatkan semua perkara. Ya, akidah, fiqh, tasawuf, tiga-tiga sekali. Bersuci ini dalam akidah membersihkan kita daripada syirik, kekufuran, munafik dan akidah-akidah yang salah lah. Akidah-akidah yang batil ni disucikan. Kemudian secara fiqhnya kita membersihkan diri daripada hadas dan najis secara fiqh. Dan secara tasawufnya membersihkan hati kita, termasuk fiqh juga membersihkan anggota kita daripada dosa lah, ya, pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Kemudian dari segi tasawufnya membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela, sifat mahmudah. Dan yang terakhir sekali iaitu membersihkan hati kita, mensucikan hati kita daripada selain Allah. Itu payah sikit lah yang kelima ni. Hanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, para-para wali sajalah. Tapi kita tak adalah langsung tak boleh sampai ke tahap tu. Maka tak dapat buat semua, jangan tinggal semualah. Maksudnya, ma la yutraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa yang kita tak dapat capai sepenuhnya, jangan kita tinggalkan semua. Maksudnya kalau kita tak dapat sucikan hati kita daripada selain Allah itu, setiap masa, mungkin dalam solat ke, dalam doa, dalam zikir ke, kita lupakan sekejap selain Allah, kita hanya ingat kepada Allah sahaja. Cuba sikit-sikit lah, bab tu susah lah sikit. So itu bab bersuci. Itu yang pertama tu. At-tuhuru syatrun minal iman. At-tuhuru syatrul iman. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah. Ya, apa alhamdulillah ni? Alhamdu ni ialah pujian. Alhamdu itu pujian. Lillah, milik Allah, bagi Allah, untuk Allah. Jadi panjang juga alhamdulillah ni, perbahasan dia panjang sebenarnya. Tetapi di sini ringkasnya pujian itu, kalau kita terjemahkanlah bahasa Melayu kan, alhamdulillah itu segala pujian
hanya bagi Allah. Jadi apa maksud hanya pujian bagi Allah? Ialah iaitu kita melafazkan suatu kata-kata pujian terhadap Allah Ta'ala, kerana dialah yang telah mengurniakan kita segala nikmat, dan juga dia juga yang maha hebat, maha agung, maha sempurna, maka dia berhak untuk dipujilah. Segala apa yang kita puji ni dunia ini pun semua milik Allah Ta'ala. Alhamdulillah ni terbagi kepada 4, iaitu pujian Allah kepada Allah, yang kedua pujian Allah kepada makhluk, yang ketiga pujian makhluk kepada Allah, yang keempat pujian makhluk kepada makhluk. Jadi walaupun pujian Allah kepada makhluk ataupun pujian makhluk kepada makhluk, tetapi oleh kerana sebab kita memuji seseorang itu biasanya kerana ada kelebihan lah ada pada orang itu atau kebaikan yang dibuat pada kita kan. Tetapi segala kebaikan yang dibuat itu adalah taufik daripada Allah juga. Segala kelebihan yang ada pada dia pun adalah kelebihan daripada Allah juga. Allah yang beri nikmat tersebut. Maka sebab itulah kita terjemahkan segala puji hanya bagi Allah. Walaupun pujian itu ada 4 bentuk, tetapi yang selayaknya mendapat pujian hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksudnya alhamdulillah, tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan. Akan memenuhi timbangan. Maknanya apabila seseorang itu dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahala dia akan memenuhi timbangan. Mizan ini maksudnya timbangan lah. Maknanya timbangan di hari akhirat nanti. Maknanya orang yang sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala, pahala dia akan memenuhi timbangan. Panjang sebenarnya nak bahas lagi, tapi tak apalah sekadar tu. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Okey, kemudian subhanallah dan walhamdulillah. Tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dia ada au tu kan, au tu atau. Jadi di sini rawi lah, perawi hadis dia ragu-ragu sama ada perkataan hadis Nabi itu tamla'ani ataupun tamla'u. Kalau tamla'ani sesuailah untuk 2 sebab ada 2 tu, subhanallah dan walhamdulillah. Jadi tamla'ani itu kata kerja untuk 2 perkara. Kata kerja untuk 2 perkara. Tamla'ani. Lepas tu dia kata au tamla'u. Au tamla'u tu ataupun memenuhi. Jadi tamla'ani dua kata kerja yang melibatkan 2 perkara, iaitu subhanallah satu, alhamdulillah satu. Satu lagi tamla'u maksudnya dia macam mewakili salah satu sajalah. Maksudnya dia nak kata subhanallah pun memenuhi, alhamdulillah pun memenuhi. Ataupun tamla'ani kedua-duanya memenuhi. Itulah terjemahan dia. Itu rawi punya, syak rawi tu. Sama ada perkataan yang Nabi sebut tu tamla'ani ke atau tamla'u. Itu tak ada masalah lah. Biasa dalam kebanyakan dalam hadis macam tu. Perawi dia ragu-ragu sama ada Nabi kata tamla'ani atau kata tamla'u. Tak ada makna, tak ada beza lah. Cuma tamla'ani kedua-duanya memenuhi, tamla'u tu salah satunya memenuhi. Jadi sama je lah makna dia. Memenuhi apa? Ma bainas samawati wal ard, apa-apa yang di antara langit dan bumi. Jadi tadi kan dia kata memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Kemudian sini pula memenuhi langit dan bumi. Bayangkanlah. Memenuhi di antara langit-langit. Samawat itu bukan satu. Samawat itu bukan satu langit. Banyak langit. Dan kita tahu langit ni ada tu 7 tingkat. So akan memenuhi 7 petala langit dan bumi. Jadi bayangkanlah. Dan mizan itu pun, mizan timbangan di akhirat itu pun bukanlah besar macam timbangan biasa ni. Mizan timbangan itu memang dia punya besar, lebih besar daripada langit dan bumi. Lebih besar daripada langit dan bumi. Jadi kenapa di sini kan, tadi yang pertama tadi dia dah sebut alhamdulillah itu memenuhi timbangan di langit, di mizan. Kemudian disebut pula, Nabi ulang balik subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi langit dan bumi. Tadi kan alhamdulillah dan memenuhi timbangan. Sekarang ni alhamdulillah dan subhanallah pula memenuhi langit dan bumi. Kenapa perlu diulang?
Jadi sebenarnya tak ada masalah lah. Tak ada masalah kalau nak diulang kan. Mizan tu benda lain. Antara langit dan bumi tu benda lain. Cuma di sini bukanlah nak maksud memenuhi itu apa. Maksudnya pahala dia itu, kalaulah kita kita tampakkan dia, maka dia akan memenuhi langit dan bumi. Contoh kan orang kata penuh satu rumah dia dengan duit misalnya. Penuh satu bonet kereta penuh. Contohnya lah kan. Maknanya dia nak bagi tahu pahala dia tu memenuhi langit dan bumi kalaulah ditampakkan. Kalau ditampakkan, maka pahala dia akan memenuhi langit dan bumi. Okay. Kemudian subhanallah tu apa dia? Subhanallah ini ialah sebenarnya ada perkataan yang dibuang, iaitu usabbihu subhanallah. Aku mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci. Maksud subhanallah tu maknanya kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci. Maksudnya apa? Kita membersihkan i'tiqad kita, membersihkan akidah kita terhadap Allah, bahawa Allah Ta'ala ini maha suci daripada disifatkan dengan segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Segala sifat yang berunsur kekurangan atau kelemahan. Maha suci Allah daripada disifatkan dengan perkara-perkara tersebut. Itu maksudnya bila kita sebut subhanallah, maknanya apa yang perlu kita hayati ialah kita menolak segala akidah-akidah yang batil, menolak segala nisbah-nisbah yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Kan ada orang kata Allah ada anak, Yahudi Nasrani kan kata Allah ada anak, lepas tu Majusi kata Tuhan ada dua, lepas tu yang Mujassimah, Musyabbihah Allah ada tangan, ada kaki, ada wajah. Macam-macam lah dia orang ni, nisbahkan kepada Allah, na'udzubillah. So bila kita sebut subhanallah, maksudnya kita mensucikan Allah daripada semua perkara tersebut. Sebenarnya Allah Ta'ala ni memang maha suci pun tak perlu disucikan. Allah memang maha suci, Allah tak perlu disucikan. So maksud kita menyucikan itu ialah kita menyucikan akidah kita. Kita menyucikan akidah kita daripada akidah-akidah yang batil, yang menisbahkan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Itu maksud subhanallah. Jadi sebab tu pahala dia besar. Pahala dia memenuhi langit dan bumi. Pasal apa? Kita punya i'tiqad tu, kita menganggap Allah Ta'ala ni maha suci daripada segala kekurangan, segala kecacatan. Itu pahala dia lebih besar lagi sebab dia pujian tu kepada Allah. Cukup rasanya. Kita sambung seterusnya. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. So cahaya ni adalah sesuatu yang menerangi lah. Sesuatu yang menerangi. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu adalah bukti. Burhan itu adalah bukti. Was-sabru diya'un. Dan sabar itu adalah diya'un pun cahaya juga. Diya'un pun cahaya. So antara nur dengan riya ni, mana satu yang lebih kuat? Jadi ada setengah ulama mengatakan sama saja, nur tu cahaya, riya pun cahaya juga, sama saja. Ada ulama mengatakan riya itu lebih besar cahayanya. Seperti kalau matahari itu, biasanya dalam Al-Quran Allah sebut matahari itu riyaun, iaitu cahaya dia lebih kuat. Kalau bulan itu nur. Wal qamaru nurun. Bulan itu cahaya juga. Tapi sains kan kita belajar, bulan itu kan cahaya dia dapat hasil daripada cahaya matahari, biasan cahaya matahari ataupun dia menyerap cahaya matahari. Jadi cahaya yang tampak pada bulan tu hasil daripada cahaya matahari. Dan kita tahulah cahaya matahari lebih terang menerang daripada cahaya bulan. Jadi sabar itu lebih besar cahayanya daripada solat. Pasal apa? Ada orang dia boleh solat tapi belum tentu dia boleh sabar lagi. Sebab kesabaran ni satu perkara yang besar. Sebab tu dikatakan sabar itu dia, iaitu cahaya dia lebih kuat daripada cahaya solat. Walaupun sebagai ulama kata sama sajalah. Kemudian
kenapa cahaya itu perlu? Kenapa cahaya itu perlu? Kan? Sebenarnya kalau kita fikirkan, kalau orang masuk kubur tu gelap ke terang sebenarnya? Cuba bayangkan kita masuk dalam kubur. Agak-agak terang ke gelap? Dalam kubur kita mana bawa lampu, bawa torchlight betul? Jadi kegelapan di alam barzah, kegelapan di alam mahsyar, kegelapan di alam sirat, kegelapan apa sahajalah akan diterangi dengan cahaya solat dan cahaya sabar. Jadi ada satu makna kegelapan yang bermakna hissi, ada kegelapan yang bermakna maknawi. Kegelapan yang bermakna hissi itu maksudnya contohnya bilik kita gelap kan. Kita tutup lampu. Cuba kita tutup semua lampu atau blackout kan pada waktu malam. Gelap kan bilik kita. So bila kita buka lampu, terang benderanglah bilik kita kan. Kalau kita pasang lilin, terang juga. Tapi cahaya dia tak berapa kuat. Tapi kalau kita pasang spotlight, terang benderang jadinya kan. Jadi itu dipanggil kegelapan yang secara hissi. Mana kegelapan yang kita nampak lah. Kita tahu dia gelap. Kalau kita buka lampu, dia percaya. Tapi yang dimaksudkan di sini kegelapan maknawi, iaitu contohnya di dunia itu kekufuran itu satu kegelapan, kesyirikan itu satu kegelapan, maksiat itu satu kegelapan, dosa itu satu kegelapan. Jadi itu semua bentuk-bentuk kegelapan lah. Jadi diterangi kegelapan-kegelapan maksiat, dosa dan syirik dan sebagainya itu dengan cahaya solat, cahaya sabar. Maka diterangi dengan cahaya solat dan cahaya sabar. Begitu juga kegelapan di alam barzah, di dalam kubur diterangi dengan cahaya solat dan cahaya sabar. Kegelapan di padang mahsyar, kegelapan di sirat, di neraka dan sebagainya diterangi dengan cahaya-cahaya amalan kita seperti solat dan sabar. Terus, wal Qur'anu hujjatun laka. Quran itu boleh menjadi hujjah bagi kamu, maksudnya membela. Hujjatun laka maksudnya membela kita. Jadi panjanglah kalau nak cerita Al-Quran ni. Al-Quran ini dia akan membela kita bila kita beramal dengan Al-Quran, bila kita menjaga Al-Quran, bila kita membela Al-Quran, Al-Quran akan membela kita. Macam mana kita membela Al-Quran? Kita sentiasa membaca Al-Quran, tunaikan hak Al-Quran. Yang paling penting lagi beramal dengan apa yang diperintahkan dalam Quran dan meninggalkan apa yang dilarang dalam Quran. Itu yang penting. Jadi kalau kita menunaikan hak-hak Al-Quran, membacanya, menghayatinya, mentadaburkannya, kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan meninggalkan apa larangan-larangan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, maka dia akan menjadi pembela kita di kubur, mahsyar, mizan, sirat sampai dalam syurga. Dia akan jadi pembela kita. Banyak kan kelebihan Quran. Barang siapa yang tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk, nanti dalam kubur dia akan ada teman. Dia akan bertukar menjadi seorang pemuda, akan menjadi teman dia dalam kubur. Macam-macam lah kelebihan Quran. Dia akan memberi syafaat. Dia akan membela kita di padang mahsyar dan sebagainya lah. Sebab itu Quran panjang. Cerita Quran ni dalam fadilat Quran tu ada. Boleh dengarlah hadis-hadis tu. Au alaika, atau Quran menjadi pendakwa bagi kamu. Sebab apa? Sebab dia tak baca Al-Quran, dia tak tunaikan hak Al-Quran, dia tak hormat Quran, dia tak mengamalkan perintah-perintah dalam Quran, bahkan dia melanggar larangan-larangan dalam Quran. Maka Al-Quran sendiri akan menjadi pendakwa kepada dia di kubur, mahsyar, mizan, sirat, sampailah dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi Al-Quran itu perlu kita jaga betul-betul. Al-Quran ini kalam Allah. Kalam-kalam Allah. Walaupun lafaz itu hanyalah lafaz, tetapi lafaz itu adalah mewakili menjadi dalil kepada madlul kalam Allah. Jadi Quran adalah satu-satunya perkara yang ada kaitan dengan sifat Allah, iaitu kalam Allah. Jadi perlu diagungkan. Tuntutan Quran sekurang-kurangnya 1 tahun 2 kali khatam. Tuntutan Quran sekurang-kurangnya 1 tahun 2 kali khatam. Maksudnya 6 bulan sekali khatam.
6 bulan sekali khatam. Bila 6 bulan sekali khatam, maknanya Quran ada 30 juzuk kan. So, nama 30 juzuk bagi 6, namanya 5. Jadi 1 bulan 5 juzuk. 1 bulan 5 juzuk. 1 bulan ada 30 hari. 30 hari tu bagilah 5 juzuk. 5 juzuk itu lebih kurang dalam 100 muka surat. 5 juzuk lebih kurang 100 muka surat. So bahagilah 30 hari bagi 100 muka surat. 1 hari dalam 3 muka surat setengah lah. Kalau kita baca Quran 1 hari 3 muka surat setengah, insya-Allah kita akan dapatkan khatam selama 6 bulan dan setahun 2 kali khatam. Itu tuntutan Quran. Itu yang biasa tu, yang paling rendah itu. Ada ulama yang khatam Quran sebulan sekali khatam. Dan kebiasaan sahabat Nabi, majoriti sahabat Nabi khatam Quran seminggu sekali. Majoriti sahabat Nabi khatam Quran seminggu sekali. Ada yang khatam Quran 3 hari sekali dan ada yang khatam Quran sehari sekali. Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu, dia lepas sembahyang Isyak, dia sembahyang witir 1 rakaat. Dia baca Al-Fatihah, Baqarah sampai khatam. 1 rakaat dia khatam dalam satu malam saja sampai subuh. Itu hak Quran tu. So kita ni orang biasa ni setahun 2 kali, maknanya 6 bulan sekali. Bacalah, maknanya 1 hari lebih kurang 3 muka surat setengah, insya-Allah dapat tunaikan hak Al-Quran lah. Jadi tak susah, mana 3 muka surat setengah, kita ada sembahyang 5 waktu kan. Maka setiap satu waktu 1 muka surat. Satu waktu 1 muka surat. Kalau 5 waktu kita baca dah 5 muka surat dah. Dah boleh save dah banyak masa. Jadi satu waktu baca 1, dalam handphone pun ada kan. Dalam handphone ada, kita baca 1 muka surat. Lepas tu kita setiap semayang, lepas semayang ni baca lagi 1 muka surat. Kalau kita tak dapat, tak sempat, mungkin sebelum tidur kita qadakkan lah. Sebelum tidur kita selesaikan baca Quran. Sambil baring pun, kalau dah tak larat sangat lah, sambil baring tu bacalah. Tapi sebaik-baiknya baca Quran ni kita dalam keadaan berwuduk lah. Kalau nak pegang tu wajib. Kalau nak pegang Quran, walaupun termasuk handphone yang ada Quran di skrin tu, ulama kita sekarang ni kata wajib ada wuduk ketika terpaparnya Al-Quran tu di skrin. So wajib ada wuduk. Macam kita seolah-olah pegang Quran biasalah. Jadi kita berwuduk dan menghadap kiblat lah. Duduk dengan duduk tahiyat awal ke, duduk sila ke. So kita menghadap kiblat dan kita baca Quran. Paling seronok sekali suami isteri lah kan. Suami isteri baca Quran. Kita dengar isteri kita baca atau isteri dengar kita baca atau sama-sama baca serentak ke. Itu romantik sikit. Sebelum tidur lepas Isyak kan. Alah sekejap je 1 muka surat ke 2 muka surat ke. Yang lain-lain tu bahagi-bahagi masa lah. Lepas subuh baca sikit 1 muka surat. Kejap je 5 minit start sampai pun. Jadi ataupun dengan anak-anak kita sekali lah ramai-ramai baca Quran. Jangan bulan Ramadan je baca Quran, bulan yang tak Ramadan langsung tak baca Quran. So kita walaupun benda tu tak wajib, tetapi tuntutan dia panggil. Tuntutan Al-Quran. Quran ni banyak kelebihan dia lah kalau kita rajin baca Quran. Banyak faedah dia lah. Fadilat Quran tu menjelaskan segala-galanya lah tentang Quran. Terus yang terakhir, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu yaghdu berpagi-pagi lah. Maksudnya manusia ni kan setiap lepas malam tu dia tidur, kemudian setelah tidur dia bangun pagi kan. Apa manusia tu buat pada waktu ketika dia memulakan harinya? Yaghdu ni maksudnya berpagi-pagi, maksudnya memulakan hari dia lah. Fabayi'un nafsahu. Maka dia menjual dirinya. Dia menjual dirinya. Apa maksud menjual dirinya? Melakukan urusan. Jadi kita boleh kata bayi'un itu maksudnya jual beli lah. Jual beli maksudnya ada transaksi di situ kan. Transaksi bila kita jual beli maksudnya bila kita ingin membeli sesuatu, kita bagi duit, lepas tu kita ambil barang. Betul? Itu kan basic daripada jual beli. Dan banyak Al-Quran akan banyak bagi kiasan kehidupan kita ni macam satu sebuah perniagaan. Jadi berlakunya jual beli. So apa yang dijualnya di situ nafsahu, diri dia. Diri dia. Iaitu sama ada dia jual diri dia dengan membeli pahala atau maksudnya dia melakukan amalan-amalan yang akan dan dirinya dia jual diri dia untuk mendapatkan syurga lah. Faham?
Dia jual diri dia untuk dapatkan syurga. Maksudnya diri dia tu, masa dia, tenaga dia, harta dia, dia korbankan untuk dia membeli syurga lah. Famu'tiquha, maka dia membebaskan diri dia. Maksudnya membebaskan daripada api neraka. Au mubiquha, atau dia membinasakan diri dia, iaitu dia membeli neraka itu sendiri. Maknanya dia gunakan diri dia, harta dia, masa dia, kemampuan dia, tenaga dia untuk melakukan perkara-perkara yang mana perkara itu akan menyebabkan dia masuk neraka, maka berarti dia telah menjual diri dia untuk masuk neraka. So pagi-pagi ni setiap orang yang memulakan hari dia, ada dua je golongan. Satu yang membeli syurga, iaitu dia bebaskan diri dia daripada neraka. Satu lagi yang membinasakan diri dia, iaitu membeli neraka, maksudnya menempah tempat di neraka, maksudnya melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan dia masuk neraka. Setiap hari, sama je. Setiap hari pagi-pagi je, ada dua jenis manusia. Ada dua yang mana, satu yang menjual diri dia untuk dapatkan syurga, satu lagi jual diri dia untuk dapatkan neraka. So pilihlah yang mana satu yang kita nak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita jadi golongan yang famu'tiquha, iaitu membebaskan diri kita daripada neraka dan membeli syurga. Wallahu a'lam. Boleh? Okey, hadis seterusnya. Memang ada hadis memang panjang. Ada hadis dia memang panjang. Cuma poin dia di sini itulah at-tuhuru syatrul iman. Itu je dalam hadis tadi. Poin dia satu je lah. Iaitu dia nak bagi tahu bersuci itu adalah bahagian daripada iman. Sekarang ni dah masuk bab wuduk kan. Cuma hadis tu panjang lah. Jadi saya bahaslah satu persatu lah. Jadi poin dia yang sebenarnya at-tuhuru syatrul iman itu sebab dia nak masuk bab wuduk ni. Bab wuduk. Wuduk dapat menghilangkan dosa-dosa. Hadis yang ke-122. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i. Fa iza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwuduk lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa akibat pandangan matanya bersama dengan air wuduk atau bersama dengan titisan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya bersama dengan air atau bersama dengan titisan air wuduk yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kedua kakinya bersama dengan air atau bersama dengan titisan air yang terakhir sehingga dia terhapus dari semua dosa-dosanya. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa apabila seseorang itu dia berwuduk, maka setelah selesai dia berwuduk, maka bersihlah segala dosa-dosanya lah. Apabila dia basuh muka, maka bersihlah dosa-dosanya yang telah dia buat dengan anggota-anggota yang ada pada muka lah, seperti mata, disebut di sini kan mata. Maksudnya dia melihat perkara-perkara yang maksiat, dia melihat perkara-perkara yang dilarang, maka di situ dia dapat dosa lah. Jadi apabila dia membasuh mukanya, dosanya dibersihkan. Di sini dia sebutkan mengalir bersama air wuduk itu ataupun bersama titisan terakhir air itu. Cuma masalahnya kalau siapa yang nak tengok tu dia kena jadi wali dululah. Di antara ulama yang pernah tengok, di antara ulama yang pernah Allah Ta'ala singkapkan lah, mana kasyaf, Allah Ta'ala kasyafkan dia, singkapkan dia, nampakkan perkara itu ialah Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia berwuduk, dia nampak dosa-dosa itu keluar. Macam mana rupa dosa tu? Maknanya kalau kita buat dosa memandang, dosa tu ada kat mata ke?
Lepas tu bila kita basuh dosa tu keluar bersama air, dosa tu bentuk dia macam mana? Ini semua perkara-perkara yang gaib yang saya pun tak boleh ceritalah macam mana rupa dia. Tapi sebenarnya setengah ulama mengatakan maksudnya itu dosa kita tu kan ditulis di buku catatan para malaikat. Dosa itu ditulis di catatan para malaikat. Kita ada kan raqib dan atid ataupun kiraman katibin. Malaikat yang menulis kan kebaikan dan keburukan kita kan di belah kiri belah kanan kita ada malaikat yang menulis segala perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Jadi sebenarnya kata ulama maksud dia itu akan mengalir bersama air atau tetesan terakhir. Maksudnya ketika air wuduk itu mengalir habis, maka malaikat itu pun sudah pun menghapuskan dosa yang dia tulis dalam buku catatan dia. Itu maksud dia. Maksudnya dosa itu mengalir bersama dengan air yang mengalir daripada anggota itu ataupun bersama titisan akhir tu, maksudnya kata ulama bila habis saja dia basuh muka, malaikat tadi pun habis memadam dia punya dosa dia yang dilakukan akibat daripada anggota yang di muka seperti mata, mulut dan sebagainya lah. Begitu juga ketika dia membasuh tangan, maka ketika air itu mengalir daripada tangannya, berpisah daripada tangannya dengan titisan terakhir, malaikat pun selesai memadam segala dosa yang dibuat oleh tangannya. Begitu juga kaki. Itu maksud sebagian ulama. Sebab apa? Dosa itu hanyalah satu iktibar saja. Dosa ni dia bukan jisim. Dosa dia bukan jisim. Dosa ni dia satu iktibar, satu arat. Satu perkara yang dihukumkan sebagai dosa lah. Begitu juga pahala. Benda yang iktibari. The matter of statement. Apa nak cakap pun tak tahu. Iktibari. Amrun iktibari kan dalam akidah kita belajar amrun iktibari. Jadi dosa itu bukanlah maksudnya dia boleh mengalir keluar bersama air tu tak dapat difahami. Tetapi Imam Abu Hanifah kata dia pernah nampak lah, telah singkapkan dia, Kasyaf, dia pernah tengok dosa itu dia keluar bersama dengan air wudu. Wallahualam macam mana rupa dia tak pasti. Siapa yang Kasyaf dia nampak lah. Tapi di sini kata ulama maksudnya ialah malaikat memadamkan dosa-dosanya di buku catatan amalan. Cuma masalahnya satu lagi yang timbul dengan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, dosa-dosa yang kita lakukan dicatat oleh para malaikat apabila seseorang itu dia bertaubat, istighfar ataupun dia mengambil wudu atau dia solat. Macam inilah contohnya. Iaitu dia buat satu amalan-amalan yang menghapuskan dosa itu. Nanti di akhirat nanti di padang mahsyar ketika dihisap, adakah dosa-dosa yang pernah dia buat itu akan disebutkan semula? Akan disebutkan semula. Sedangkan kita kata tadi kan di sini kan malaikat akan memadamkan dosa-dosa yang telah dia buat, yang apa yang ditulis dalam buku catatan itu akan dipadam dosa-dosanya sehingga dia sampai pada hari kiamat nanti, yang mana dosa yang telah diampunkan tidak ada tercatat dalam buku lagi, sudah dipadam. Yang ada hanya pahala-pahala lah yang masih kekal. Itu ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tak. Apabila kita dihisap, maknanya kita akan dihisap dengan semua amalan kita. Maknanya bila macam kita tengok video lah kan. Kita, Allah Ta'ala akan seolah-olah lah ni. Seolah-olah Allah Ta'ala akan tayangkan dalam video akan sebut segala kesalahan kita bermula daripada umur kita balik. So kita ada buat dosa contohnya. Kemudian kita beruduk, kemudian dosa tu dihapuskan. Maknanya sebenarnya akan disebut. Akan disebut, kemudian yang dihapuskan pun akan diceritakan. Kamu dulu buat dosa ni. Kamu buat ni, malaikat aku tulis dosa banyak ni. Kemudian kau ambil uduk, aku hapuskan dosa. Malaikat yang menulis tu dihapuskan. Kemudian kau buat dosa lagi, kau istighfar, dihapuskan lagi. Maknanya hisab itu dia menceritakan segala-galanya. Nanti di akhir sekali barulah hasil buku itu akan ditimbang, iaitu hasil yang terakhir. Maknanya yang dosa yang sudah dihapuskan, dosa yang masih kekal, kalau adalah kekal dalam tu, maka barulah ditimbang, di mizan dosa dan pahala. Itu pendapat ulama mengenai dosa dan pahala lah. Ada yang mengatakan bahawa apa yang sudah ditulis di buku sudah hilang, maka takkan disebut lagi di akhirat nanti.
Ada ulama yang ketiga kata, ada setengah manusia Allah ulang ceritakan dosa dia balik. Ada setengah manusia yang Allah Ta'ala lupakan dosa dia. Memang Allah tak cerita langsung kesalahan dia di dunia. Dia hanya ditanya perkara yang sedikit saja, dimudahkan hisab dia, langsung dia lepas tu masuk syurga. So macam-macam keadaan lah. Jadi pendapat ulama kata, ada orang yang mungkin Allah tunjukkan semua dosa pahala dia. Ada orang yang Allah Ta'ala tunjuk pahala saja, dosa dia Allah Ta'ala senyap, Allah Ta'ala tak bahas tentang dosa dia. Ada yang Allah Ta'ala mungkin terus masuk syurga tanpa hisab, tak perlu dibahas dosa dia ataupun dia punya pahala dia. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia akan masuk syurga tanpa hisab. Allah Ta'ala takkan bahaslah dia punya kebaikan ke, dia tak perlu kena hisab dah. So macam-macam keadaan sebenarnya manusia di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Terus lagi. Siapa yang lepas ni ambil uduk nampak dosa mengalir, boleh tolong cerita sikit lah. Setakat ni saya tak nampak yang nampak mengalir air je lah kan. Tapi itu salah satu maksud terjemahan syarah hadis lah. Menurut yang pendapat lagi satu tu bukan bermaksud dosa itu keluar bersama air. Maksudnya dihapuskan oleh malaikat yang menulis dosa itu bersama dengan mengalirnya titisan air itu, dosa pun telah selesai dipadam di buku amalan. Terus buka tu soalan kot. Bukan soalan. Sebab bab siwak ni lepas ni bersiwak panjang juga bab dia. Betul. Okay, siapa yang ada soalan boleh tanya insya-Allah. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya sikit Ustaz. Kata kita tengah ambil wuduk kan? Tapi tak selesai lagi. Tiba-tiba kita dah terkentut. Jadi kini kita kena ulang daripada semula ke ataupun macam mana tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ulang balik semula. Kita tengah ambil wuduk. Tak selesai lagi lah. Kata kambu sampai ke telinga lah kan? Tiba-tiba kita terkentut. Jadi kita kena mulakan semula. Batal wuduk, kita kena mulakan semula. Okay Ustaz. Sebab saya ada terbaca. Ada dua pendapat. Yang pertama dia kata daripada semula. Yang kedua teruskan. Itu yang saya nak confirm tadi tu. Dah. Mazhab Syafi'i kita kena mulakan. Kita kena mulakan balik. Maksudnya katakanlah dia basuh muka sekali. Tiba-tiba terkentut. Maka basuhan muka sekali itu dah tak kira. Walaupun kalau contohnya basuh tangan kan, muka kan wajib. Dalam wuduk ni kita ada anggota yang wajib, ada anggota yang sunat. Okey. Dia biasanya bermula dengan anggota yang sunat lah, iaitu mula-mula kita basuh pergelangan tangan 3 kali, kemudian kita kumur 3 kali, masuk air dalam hidung 3 kali. Lepas tu baru kita basuh muka. Iaitu rukun dia lah yang wajib. Jadi sampai katakanlah kita basuh muka pun belum lagi. Baru duk masuk air hidung tiba-tiba terkentut. Kan? So maknanya adakah kita terus sambung saja? Okay, dalam bab ni boleh lah. Pasal apa? Perkara tu sunat saja. Maka dia tak perlulah nak ulang. Kalau dia nak ulang pun lagi bagus, dapat pahala lagi. Tapi kalau dia tak nak ulang basuh tangan, kumur-kumur masuk hidung, dia tak nak ulang, dia terus tak sempat basuh muka lagi dah terkentut. Dan lagi lepas tu dia terus basuh muka. Kita tak ada masalah. Tak ada masalah dari segi hukum sahnya wuduk dia tu sah lah. Sahnya wuduk dia tu sah. Cuma kalau lepas basuh muka sekali, kemudian dia terkentut, maka dia wajib basuh muka lagi sekali lagi untuk basuhan yang wajib lah. Untuk basuhan yang wajib. Sampailah tangan ke, kepala ke, kaki ke. Jadi selagi sama saja, maknanya ketika dia bermula basuh muka sampailah dia basuh kaki atau setelah wuduk, kalau dia kentut batal semua. Batal semua. Sama dengan mandi wajib. Mandi wajib misalnya, mandi wajib ini dia
mengangkat hadas besar dan mengangkat hadas kecil. Wuduk ni hanya mengangkat hadas kecil saja kan. Tetapi mandi wajib ini dia mengangkat hadas besar sekaligus mengangkat hadas kecil. Tapi kalau dia bau jirus kepala dia, tiba-tiba dia terkentut, maka hadas kecil dia batal. Maka dia perlu, maksudnya dia tidak akan terangkat hadas kecilnya, yang hanya akan terangkat hadas besar. Faham tak? Hadas besar dia ialah baru jirus kepala je, baru jirus kepala sikit, tiba-tiba lepas tu dia terkentut. Maka nanti setelah mandi wajib, kalau dia nak semayang dia kena wuduk. Sebab apa? Mandi wajib dia tadi hanya menghilangkan hadas besar sahaja, sebab dia dah terkentut ketika sedang mandi. Walaupun baru jirus kepala saja, mandi belum selesai lagi kan, baru jirus kepala je. Tapi dia terkentut atau terkencing ketika mandi wajib itu, baru tak habis lagi, maka hadas kecil dia itu tak terangkat. Maksudnya setelah mandi wajib, dia kena wuduk balik kalau dia nak semayang. Tapi kalau dia mandi wajib, sepanjang mandi wajib itu dia tak kentut, tak kencing, tak sentuh kemaluan, tak sentuh isteri dia dan sebagainya, lepas mandi wajib dia tak payah wuduk, boleh terus semayang. Sebab mandi wajib itu mengangkat hadas besar dan mengangkat hadas kecil sekaligus. Tetapi sekiranya dia terkentut, terkencing atau terpegang kemaluan dia atau terpegang isteri dia ketika dia sedang mandi wajib tak habis lagi, maka hadas kecil dia tak terangkat. Maksudnya lepas mandi wajib, kalau dia nak semayang, dia kena ambil wuduk. Faham Faham. Ada lagi soalan? Ada satu Ustaz. Nak tanya sikit Ustaz. Apa dia? Nak tanya satu soalan. Ya, saya. Hadis ni banyak belega ya, yang saya dapat dari timur ni. Dan juga saya mungkin nak dapat kepastian daripada Ustaz. Okay, berbunyi di akhir zaman nanti akan ada banyak wabak penyakit melanda manusia di dunia. Hanya umatku yang terhindar kerana memelihara wuduknya. Riwayat Al-Tabrani. Ustaz, riwayat daripada Al-Tabrani. Okey. Riwayat daripada Al-Tabrani, mana kalau kita jaga kita punya wuduk, dia akan mencegah kita dapat penyakit lah. Penyakit contohnya sekarang ni dalam sekarang ni COVID lah. Jadi hadis banyak sekarang ni belega. Jadi saya dapat WhatsApp berbunyi macam ni, hadis ni diriwayat oleh Al-Tabrani. Jadi nak tahu juga Ustaz, daripada Ustaz, pengetahuan Ustaz, sahih ke hadis ni macam mana Ustaz? Riwayat Imam Tabrani. Riwayat Al-Tabrani. Okey. Kalau riwayat Imam Tabrani itu, Imam Tabrani ni ada 3 kitab. Satu dia panggil Mu'jamul Awsat, satu Mu'jamul Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat dengan Mu'jam Saghir. Dia ada 3 kitab tu. Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat dengan Mu'jam Saghir. Setakat ni yang ada pada saya, ya, Imam Tabrani punya kitab ialah Mu'jam Saghir saja. Saya ada Mu'jam Saghir Imam Tabrani, saya tak ada Mu'jam Kabir dan Mu'jam Awsat. Tetapi ziyadah ataupun hadis-hadis yang ada dalam Mu'jam Kabir dan Mu'jam Awsat itu, yang hadis tambahan daripada Kutubus Sittah itu dikumpulkan oleh Imam Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Berapa puluh jilid tu lah, saya ada tu. Saya kena cek satu-satu dulu, nanti saya kena cek status hadis dia. Apa sekali lagi bunyi hadis dia, memang payah sikit kalau orang tu bagi hadis dalam bahasa Melayu, memang payah. Kalau dapat bahasa Arab dia senang. Riwayat dia sahabat mana, kemudian apa bahasa Arab itu mudah cari. Tapi hanya bagi sekadar bahasa Melayu, saya nak kena terjemahkan dulu dalam bahasa Arab. Tak tahulah sebiji ke tak dia punya Arab dia kan, tapi lebih kurang maknanya. Jadi barang siapa macam mana dia punya hadis bunyi, di akhir zaman nanti akan ada banyak wabak penyakit melanda manusia di dunia, hanya umatku yang terhindar kerana memelihara wuduknya. Okey, ada disebutlah riwayat sahabat mana? Hadis riwayat daripada Al-Tabrani. Sahabat tak ada, tapi hadis riwayat Al-Tabrani. Itu je? Itu saja. Ada Arab dia ke? Tak. Tak ada. Okey, nanti saya cuba carilah. Tengok dia bukan 1-2 hadis tau. Satu kitab dia ada beribu. Nak kena cek satu-satu.
Mungkin dalam bab bab tentang akhir zaman atau bab tentang wuduk lah. Ada dua bab kemungkinan ada hadis tu. Dalam bab wuduk, kelebihan wuduk ataupun dalam bab akhir zaman. InsyaAllah saya cuba cek dia punya sanad dia. Sanad dia. InsyaAllah. Okey, dari segi makna dia tu sahih lah. Dari segi makna dia sahih. Sebab apa? Dalam beberapa seperti yang saya bahas tadi kan. Maknanya at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bahagian daripada iman. Jadi di antara bersucinya ialah kita bersuci dengan berwuduk. Sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Jadi logiknya memanglah manusia yang sentiasa berada dalam keadaan suci itu pasti dia akan terhindar daripada penyakit. Maknanya kemungkinan besar dia untuk mendapat penyakit lebih rendah daripada orang yang sentiasa berada dalam keadaan kotor, betul? Itu mana-mana doktor pun akan cakap benda yang sama. Iaitu orang yang menjaga kebersihan, dia akan terhindar dia daripada penyakit. Maknanya bukanlah nak kata langsung tak kena tu mustahil lah kan. Risiko dia untuk kena penyakit tu lebih rendah berbanding dengan orang yang tak jaga kebersihan, orang yang pengotor ni. Jadi memang maksud Nabi itu maksudnya siapa yang sentiasa menjaga wuduk, maknanya dia sentiasa menjaga kebersihan dan kesucian diri dia, dia akan terselamat daripada penyakit. Maksudnya risiko untuk dia dapat penyakit tu rendah lah. Kita tak boleh katalah Nabi sendiri kan jaga wuduk, Nabi sakit juga, betul? Nabi sendiri pun jaga wuduk, tapi Nabi akhirnya kan Nabi sakit sebelum beliau wafat kan, dia pun sakit teruk, demam panas. Jadi kalaulah semua orang, maknanya kalau semua orang jaga wuduk tak ada seorang pun sakit, itu tak bermaksud begitulah. Maksudnya kemungkinan untuk dia dihindar, untuk dia menghidapi penyakit itu lebih rendah berbandingkan orang yang tak jaga wuduk, maksudnya tak bersuci lah. Satu lagi maksud, wuduk ni benda yang suci, yang maknanya wuduk ni perkara yang suci. Jadi orang yang dia selalu bersuci ni selalu orang-orang yang dia jarang buat maksiat lah selalunya. Orang yang ciri-ciri orang yang menjaga wuduk ni sebenarnya ciri-ciri orang yang beriman lah. Orang jarang buat maksiat, jarang buat kesalahan, buat dosa lah, jarang. Jarang kita jumpa orang ni dia kaki maksiat tapi wuduk mesti jaga. Wuduk je jaga, tak pernah ni tapi buat maksiat. Jarang. Selalunya orang yang jaga wuduk ni ialah orang yang sentiasa bersih daripada maksiat. Jadi penyakit ini salah satu daripada kafarah. Kafarah. Jadi orang yang sentiasa berwuduk, dosa dia kan terampun. Jadi orang yang tak jaga wuduk ni bila dia buat dosa, untuk Allah hapuskan dosa dia, Allah kenakan penyakit. Tu dia. Maknanya penyakit ini dalam hadis riwayat Tirmizi, riwayat Muslim, apabila seseorang itu terkena penyakit saja, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Jadi kalau seseorang tu banyak dosa, jadi Allah kenakan dia penyakit supaya dosa dia terampun. So Allah kan maha pengampun. Jadi Allah Ta'ala kadang-kadang mengampunkan dosa orang tu dengan memberi dia penyakit. Bila dia kena penyakit, maka dia akan diampunkan dosa dia. Jadi orang yang sentiasa berwuduk ni, dosa dia banyak dah terampun kan, sebab kan hadis tadi kan, dia wuduk, dosa dia bersih. Dia wuduk, dosa dia bersih. So bila dosa dia tak banyak, maka Allah Ta'ala tak akan kenakan dia penyakit untuk ampunkan dosa dia, sebab apa, dosa dia dah tak ada. Itu ada kemungkinan boleh makna dia macam tu lah. Wallahu a'lam. Tentang kesahihan hadis itu, nanti saya kena cek. InsyaAllah Ustaz. Ustaz, soalan yang seterusnya Ustaz. Adakah wuduk ni hanya arahan untuk berwuduk ni hanya diturunkan kepada umat Nabi Muhammad atau umat sebelum-sebelumnya? Setakat ni yang saya tahu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tahu dah setakat ni. Umat-umat sebelum ni tak pernah dengar lagi dia punya syariat dia. Sebab apa? Kalau kita nak tahu syariat umat sebelum ni, kita kena baca Taurat, baca Injil lah. Setakat yang saya tahu, dalam bab bersuci ni, kalau Yahudi, kalau apabila najis terkena pada pakaian dia, maka dia tidak boleh disucikan dengan air mutlak. Dia harus memotong, mengguntingkan bahagian pakaian yang terkena najis dan buang. Semakin banyak kena najis, potong buang dan sekali tukar baju baru. Itu yang dinyatakan dalam kitab-kitab. Tapi adakah berwuduk dengan sempurna ni, setakat ni tak adalah. Yang masyhurnya, yang kata ulama, umat ini adalah umat yang istimewa, difardukan kepadanya amalan-amalan
yang tidak pernah difardukan kepada umat yang sebelum ini, bahkan Nabi-Nabi sebelum ini, dan mereka diberi kesunahan-kesunahan yang mana umat sebelum ini tak pernah diberi kesunahan-kesunahan, bahkan Nabi-Nabi mereka pun tak pernah diberi kesunahan tersebut. Itu secara umum itu ada hadis Nabi. Ada hadis kursi lah. Ada hadis kursi yang Allah kata, panjang hadis kursi ni, Nabi kata, anna ummata Ahmad, sesungguhnya umat Nabi Muhammad itu wa faradtu alaihim ma faradtu alal anbiya. Aku telah fardukan kepada mereka apa yang telah aku fardukan kepada para nabi. Wa sanantu lahum mimma sanantu alal anbiya, dan aku telah memberi mereka kesunahan-kesunahan yang telah aku berikan kepada para nabi. Bahkan lebih daripada itu. Bahkan lebih daripada itu. Sebab solat 5 waktu ni, para nabi sebelum ni pun tak solat 5 waktu. Kebanyakan nabi dalam riwayat 1 waktu 1 hari. Nabi ni, Nabi 1 waktu 1 hari. Solat subuh ada Nabi dia, solat zuhur ada Nabi dia, solat asar ada Nabi dia, solat maghrib ada Nabi dia, solat isyak ada Nabi dia. Tapi kita umat Nabi Muhammad 1 hari 5 waktu. Mana mengalahkan Nabi lah, tapi dari sudut tu lah. Dari sudut status, kedudukan, darjat, kita tak boleh mengatasi Nabi lah. Maknanya amalan yang dikenakan kepada kita itu berat sebenarnya. Sebab tu ramai yang semayang kadang saya sekali je nak jadi Nabi lah tu. So kita semayang 5 kali. Puasa bulan Ramadan, kita saja umat Nabi Muhammad puasa bulan Ramadan. Umat dahulu mana ada puasa sebulan. Paling pun puasa sehari atau 10 hari je. Kita puasa sebulan, bulan Ramadan. So memang kita berat. Kita amalan kita berat sebab apa? Pahala yang menanti kita di akhirat itu besar dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Bahkan ada sebahagian umat-umat Nabi Muhammad yang ketika di padang mahsyar, nanti dalam hadis ada beritahu, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar mutiara sehingga dicemburui oleh semua manusia yang berada di mahsyar. Maka ditanyakan, apakah mereka itu para rasul, para nabi, sehingga mendapat keistimewaan berada di mimbar-mimbar mutiara? Maka dijawab, tidak, mereka itu bukanlah nabi dan bukanlah rasul, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah. Pergi sembahyang berjemaah bertemu semata-mata kerana Allah. Duduk kuliah bersama-sama semata-mata kerana Allah. Maka di akhirat mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar mutiara yang dicemburui oleh para manusia di padang mahsyar. Mereka bukan nabi dan bukan rasul, tapi mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi lah nak cerita kelebihan umat Nabi ni. Tapi Okay. berbalik kepada Ustaz. Tak maaf Ustaz tanya lagi Ustaz. Berbalik kepada, kalau kita tengok pada Al-Quran Ustaz Al-Quran banyak ya, kalau banyak yang disebut Nabi Musa. Jadi adakah sesuatu keistimewaan yang Allah bagi kepada Nabi Musa? Sebab kalau kita tengok pada Al-Quran banyak disebut kisah-kisah Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Ibrahim pun tak banyak sangat, tapi Nabi Musa tu. Kenapa Ustaz? Mungkin apa hikmah sebalik itu? Okey. Ini masuk tafsir ni. Memang di dalam Al-Quran kisah Nabi yang paling banyak diceritakan kisah Nabi Musa AS. Kerana apa? Kerana yang pertama, Nabi Musa itu kalimullah. Nabi Musa itu kalimullah. Satu-satunya Nabi yang boleh berbicara direct dengan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad pun tak dapat kelebihan tu. Tapi tak bermakna Nabi Muhammad lebih rendah daripada Nabi Musa lah. Nabi Muhammad kekasih Allah, Habibullah. Nabi Musa hanya kalimullah, orang yang boleh berbicara dengan Allah saja. Jadi di situ kan banyak menceritakan antara dialog antara Allah dan Nabi Musa kan ketika di Bukit Tursina dan sebagainya. Yang kedua kerana Bani Israel. Jadi Bani Israel ni kemuncak dia punya maksiat, dia punya kejahatan tu ketika mereka menjadi umat Nabi Musa. Jadi di situ Allah Ta'ala banyak ceritakan kepada kita tentang Bani Israel supaya menjadi satu pengajaran bagi kita bahawa Bani Israel ni lah satu umat yang mana Allah kata, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ingatlah nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepada kamu. Kan, kemudian wa anni faddaltukum alal alamin, aku lebihkan kamu daripada umat-umat yang lain.
Sebenarnya Bani Israel ni umat yang paling mulia ketika itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tetapi oleh kerana mereka ini naik kepala, naik lemak, diberi kelebihan. Dia orang ni, Bani Israel ni, dia tak payah pakai payung kalau panas. Dia awan-awan akan menjadi payung bagi mereka terhadap kepanasan matahari. Bani Israel. Mereka diberi makanan manna wassalwa, tak payah kerja. Tak payah kerja, tak payah cari rezeki, makanan daripada syurga turun manna wassalwa selama 40 tahun. Selama 40 tahun makanan daripada syurga manna wassalwa diturunkan kepada Bani Israel, tak payah kerja, ikut je Nabi Musa. Kemudian Bani Israel ni bila dia lahir, dia ada pakaian. Dia lahir dengan pakaian dan pakaian tu membesar dengan saiz badan dia membesar. Banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel ni. Tapi dia orang ni sombong, dia engkar, malah mereka membunuh para Nabi. Maka disebabkan itulah Allah Ta'ala cerita banyak tentang Bani Israel ni untuk menjadi pengajaran kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan semua angkara yang mereka lakukan kebanyakan ketika mereka menjadi pengikut Nabi Musa. Sebab Nabi-Nabi lain pun banyak juga mereka Bani Israel ni, paling banyak Nabi. Ribuan Nabi dihantar untuk Bani Israel ni. Tapi kemuncaknya ketika zaman Nabi Musa AS. Mereka punya kedegilan dia punya kedurhakaan dia tu sampai menentang Allah Ta'ala, mencabar Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala angkat gunung Tursina tu atas dia orang, nak hempap. Allah angkat gunung Tursina tu, malaikat angkat nak hempap dia orang dengan gunung Tursina. Bayangkan Bani Israel. Memang dia punya klimaks punya kejahatan dia lah. Sebab tu banyak cerita tentang Nabi Musa dengan Bani Israel. Dan yang ketiga tentang Fir'aun. Fir'aun ni maka tidak ada manusia dalam dunia ni yang mengaku Tuhan melainkan Fir'aun. Melainkan Fir'aun dengan Namrud lah. Tapi Fir'aun ni lebih masyhur lagi. Jadi Fir'aun ini adalah, kata ulama lah, tafsir simbol kepada dua perkara, iaitu kekuasaan dan harta. Jadi dua perkara inilah yang akan menjadi sumber kemusnahan dan kebinasaan bagi manusia apabila dia menjadi Fir'aun dan Qarun. Iaitu satu cinta kuasa, satu cinta harta. Fir'aun ni lambang kuasa sampai tahap dia mengaku dia Tuhan. Kemudian Qarun ini lambang harta. Siapa tak kenal Qarun, harta paling banyak sekali. Jadi Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa yang mana ketika itu dia berhadapan dengan Fir'aun dengan Qarun. Jadi Allah nak beritahu kat manusia, wahai manusia, Fir'aun ni paling berkuasa lah dalam dunia. Tak ada orang yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Walaupun ada seorang lagi lah, iaitu dia panggil Bukhtunassar. Bukhtunassar dengan Namrud pun menguasai dunia, tapi tak macam Fir'aun. Fir'aun ni lama dan besar kekuasaan dia satu dunia. Orang macam Fir'aun yang hebat kuasanya pun Allah Ta'ala hinakan dia, matikan dia. Jasad dia tu sampai sekarang lah ada kan mumia dia, supaya menjadi pengajaran kepada manusia sekarang. Ni dia orang yang gila kuasa, paling hebat kuasa ni dunia pun aku musnahkan dia, aku binasakan dia. Begitu juga Qarun. Hari ni kan orang tahu harta Qarun. Jumpa je harta Qarun. Orang yang paling banyak harta tapi tidak taat kepada Allah, harta dia menjadi sumber kebinasaan bagi. So sebab tu Allah Ta'ala banyak cerita tentang Nabi Musa, Fir'aun, Bani Israel ni supaya menjadi peringatan kepada kita lah. Wallahu alam, tu lebih kurang ringkasnya menurut mufassirin lah. Cukup, ada lagi? Ada cukup Ustaz. Oh. Makan jarum bet. Yang lain ada lagi soalan? Yang lain ada soalan? Kita ada kot. Cukup? Cukup insyaAllah. Kemudian kuliah lepas ni Ustaz. Ha? Soalan lepas kuliah ni dah lama sangat. InsyaAllah nanti, yalah minggu depan insyaAllah. Kita minggu depan kuliah. Minggu depan Duha. Duha. Tak tahulah PKP ni sambung ke belum? Sambung ke tak? Tak tahu. tak ada pengumuman ke? Tak ada lagi. Tapi besok Ustaz, doakan kami Ustaz. Because besok kita kena buat second test. Second test? Swab test besok. Yang mana lah Prima? Ya, yang pemegang moho gelang. Okey. InsyaAllah. Cakap tu dulu, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun daripada Allah, minta maaf dari semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan kita faham apa sampaikan.
Dan kita tangguh dulu dengan kafarah baik. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.